Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak ustazah semua? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera dan duduk diam-diam di rumah ya. Okey, baiklah anak-anak. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita dalam pelajaran adab tahun 3. Okey, anak-anak boleh keluarkan buku teks buku adab tahun 3. Adab tahun 3 ya. Okey. Jadi, kita akan mempelajari adab menziarahi rakan. Adab menziarahi rakan. Okey, baiklah anak-anak. Sekarang boleh buka muka surat 29 di bawah tajuk adab menziarahi rakan. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran anak-anak akan dapat menyebut adab menziarahi rakan. Yang kedua, menyebut faedah beradab ketika menziarahi rakan. Yang ketiga, menyatakan perkara yang tidak sopan dengan rakan. Okey, apa dia perkara-perkara yang tidak boleh kita buat terhadap rakan kita. Okey, baiklah. Jadi kita lihat di sini ada perbualan antara dua orang kawan. Yang pertama berkata, Assalamualaikum Ahmad, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Semoga Allah panjangkan umur kamu serta bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Okey, baik. Apa jawab Ahmad? Waalaikumsalam Hasan. Terima kasih kerana sudi berkunjung ke rumah saya. Maksudnya ni kawan dia Hasan, yang ni kawan dia Ahmad. Hasan datang ke rumah Ahmad untuk mengucapkan selamat hari lahir. Jadi dia mendoakan bagi Ahmad. Okey, jadi mari kita lihat apakah dia ada adab ketika menziarahi rakan. Baiklah, yang pertama sekali kita hendaklah mengetahui pengertian rakan. Rakan ialah orang yang dikenal rapat, sahabat, perkongsian, teman dan kawan. Okay, ini antara maksud rakan. Orang yang kita kenal, kawan-kawan kita, sahabat kita, apa-apa yang kita berkongsi sebagai teman, itulah adalah rakan-rakan kita. Okey, lihat di bawah ni info. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu akhu mu'min, kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Maksudnya, orang mukmin merupakan saudara kepada mukmin yang lain. Jadi, semua umat Islam adalah bersaudara. Seumpama binaan yang saling kuat menguat antara satu sama lain. Jadi, maksud bersaudara kita ni saling menguatkan satu sama lain. Okey, faham? Okey, baiklah anak-anak. Sekarang buka muka surat 30, kita akan melihat apakah dia adab menziarahi rakan. Jadi adab menziarahi rakan ni terbahagi kepada 3. Adab sebelum berziarah, yang kedua adab semasa berziarah, yang ketiga adab selepas berziarah. Okey, baiklah. Yang pertama, adab sebelum ziarah, yang kita hendaklah memilih masa yang sesuai. Yang kedua, memakai pakaian yang menutup aurat dan sopan. Yang ketiga, niat pertemuan dan perpisahan adalah kerana Allah. Jadi, bila kita nak berziarah, kita mesti pastikan dulu waktu yang kita pergi itu adalah sesuai. Bukannya di awal pagi, selepas subuh, atau bukannya di tengah malam, ataupun bukan pada waktu-waktu yang kita rasa tidak sesuai. Yang kedua, memakai pakaian menutup aurat. Contohnya yang perempuan bertudung, berbaju kurung. Yang lelaki pula memakai pakaian yang sempurna menutup aurat juga. Okey, yang ketiga, niat pertemuan dan perpisahan kerana Allah. Jadi maksudnya bukannya kita pergi semata-mata sebab apa? Sebab nak orang puji kita. Baguslah dia ni pergi tengok kawan dia. Tak. Tapi kita nak niatkan kerana Allah. Okey. Okey, yang kedua, adab semasa berziarah. Jadi, semasa berziarah kawan kita, yang pertama kita hendaklah memberi salam dan bersalaman. Memberi salam maksudnya mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bersalaman. Tapi macam sekarang ni kita dalam keadaan pandemik COVID-19, kita tidak digalakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Jadi, kena jaga jarak, ikut SOP. Okey, cumanya keadaan ini, adab ini apabila dalam keadaan yang aman, yang tidak ada apa-apa bahaya. Jadi kita hendaklah bersalam-salaman. Yang kedua, meminta izin untuk masuk ke rumah. Yang ketiga, memendekkan tempoh ziarah. Jangan duduk lama-lama dekat rumah kawan kita, tak tahu apa masalah dia. Mungkin ada hal lepas ni, jadi cukup sekadar kita bertanya khabar. Lepas tu duduk sekejap. Kemudian kita boleh pulang ke rumah.
Yang keempat, bertanya khabar dan mengawal pandangan. Jadi mata kita kena jaga. Jangan pandang melilau keliling rumah orang. Sebab apa? Sebab kita hendaklah masuk ke rumah orang dalam keadaan macam mana? Tidak melihat apa-apa keaiban di rumahnya untuk kita ceritakan di luar nanti. Okey. Yang seterusnya, merendahkan suara dan bersopan ketika bercakap. Cakap dengan sopan, jangan menjerit, jangan apa lagi meninggikan suara, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Itu antara adab semasa berziarah. Dan yang terakhir, meminta izin jika hendak menggunakan kemudahan milik tuan rumah. Contohnya nak pergi ke tandas, nak minta air dekat dapur atau apa-apa saja yang kita perlukan, nak buka TV, kena minta izin tuan rumah. Okey. Okey, yang seterusnya adab selepas berziarah. Yang pertama, kita hendaklah meminta izin apabila hendak beredar. Sebelum nak balik, kita minta izin. Saya minta izin untuk pulang ke rumah. Okey, yang kedua, memberi salam dan bersalaman sebelum beredar. Okey, mengucapkan Assalamualaikum dan juga bersalaman. Salaman. Okey, tanda memohon kemaafan kalau ada apa-apa silap dan salah kita sepanjang pertemuan. Okey. Yang seterusnya, adab sewaktu pergi menziarahi rakan. Kita mestilah apa? Memelihara tingkah laku dan maruah diri. Yang kedua, berpakaian menutup aurat. Okey, jadi apa maksud memelihara tingkah laku dan maruah diri ini? Iaitu tidak mengumpat dan mengata orang lain. Jangan kita ajak kawan kita mengumpat ataupun mengata pasal orang lain. Sebab itu adalah berdosa. Yang kedua, menjaga mata dan tidak melihat keseluruhan isi rumah. Jangan melilau-lilau cari, tengok situ, cantiknya. Oh, kat sini ada ni. Oh, kat situ ada. Tak baik. Itu bukan adab yang sepatutnya. Yang ketiga, menjaga aib keluarga yang diziarah. Jangan cerita dekat orang lain apa-apa yang kita nampak keburukan atau kekurangan di rumah orang yang kita pergi. Yang keempat, menjaga percakapan supaya tidak mengecilkan hati tuan rumah. Mesti cakap benda-benda yang baik-baik sahaja. Yang kelima, membawa buah tangan. Jadi kalau kita bagi orang, nak pergi ke rumah orang, bagi orang buah tangan. Supaya apa? Menggembirakan hati tuan rumah. Yang keenam, selalu mengucapkan terima kasih supaya persahabatan berkekalan. Kena rajin. Mulut kita ni mengeluarkan perkataan terima kasih. Orang bagi apa-apa pun cakap terima kasih. Dan kalau kita buat salah, kita kena selalu mengucapkan minta maaf. Okey? Dan juga sewaktu pergi menziarahi rakan, kita mestilah berpakaian menutup aurat. Maksudnya apa? Yang pertama, berpakaian mengikut syariat Islam. Okey, sebagaimana kita tahu kalau orang perempuan, auratnya adalah daripada seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Jadi menutup aurat pakai tudung, pakai baju tangan panjang, pakai stokin. Tutup aurat dengan sempurna bila kita nak keluar rumah ataupun pergi ke rumah kawan. Okey, yang kedua, tidak berniat menunjuk-nunjuk atau meninggi diri. Okey, jangan kita pergi rumah orang lain, lepas tu kita nak cakap, oh, barang aku lagi best, rumah aku lagi besar. Tak boleh. Okey, yang ketiga, pakaian perempuan tidak menyerupai lelaki dan sebaliknya. Orang perempuan memakai pakaian seperti seorang perempuan, bukan seperti seorang lelaki. Dan orang lelaki juga memakai pakaian seorang lelaki. Jangan memakai pakaian perempuan. Itu hukumnya berdosa. Okey, yang keempat, tidak jarang hingga menampakkan susuk tubuh. Pakaian tu mestilah pakaian yang sempurna. Jangan jarang nampak warna kulit semua. Itu tak boleh. Okey. Okey, baiklah. Yang seterusnya, kita akan lihat faedah beradab ketika menziarahi rakan. Apakah dia faedah jika kita menjaga adab semasa menziarahi rakan? Yang pertama, mengeratkan hubungan silaturrahim. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang harmoni. Yang ketiga, menghilangkan sifat sombong. Bila kita beradab menziarahi rakan, akan menghilangkan sifat sombong dalam hati. Yang keempat, disayangi dan mendapat ganjaran pahala daripada siapa? Daripada Allah. Yang kelima, membentuk sikap bekerjasama dan tolong menolong. Dan yang terakhir, menambah kasih sayang sesama rakan. Okey, penghayatan.
Setiap tetamu yang berkunjung ke rumah membawa rezeki dan keberkatan. Jadi, kita jangan halang orang nak datang rumah kita dan sebolehnya kita layan dia dengan sebaik-baiknya yang mana kita mampu, insya-Allah dia membawa rahmat, membawa keberkatan, membawa rezeki bila datang ke rumah kita. Perkara yang perlu dielakkan semasa menziarahi rakan. Apa dia benda-benda yang kita tak boleh buat masa menziarahi rakan? Yang pertama, membuat bising di rumah rakan. Jangan buat bising. Yang kedua, membuang sampah merata-rata. Buang sampah kat mana? Dalam tong sampah. Okey, yang ketiga, tidak menjaga pergaulan antara bukan mahram. Jadi maksudnya apa? Orang lelaki dengan orang perempuan kena jaga batasan. Tak boleh bercampur bergaul sesuka hati. Okey. Yang keempat, menonton televisyen atau bermain terlalu lama. Duduk lama-lama dekat rumah orang tu, tengok TV lama-lama, nak main lama-lama. Tak sepatutnya sebab kita tak tahu apa masalah tuan rumah. Melainkan kalau tuan rumah tu pelawa, duduklah sini, tidurlah sini. Tu tak apa. Okey. Yang kelima, makan dan minum terlalu banyak. Sikit-sikit makan. Lepas tu kan minta air. Jangan kita kena jaga adab semasa menziarahi orang lain. Okey. Yang keenam, berkunjung ke rumah rakan ketika ketiadaan ibu bapa rakan. Okey, kalau mak ayah dia tak ada, kita tak boleh pergi ke rumah dia sebab kita takut apa-apa berlaku nanti tak ada orang dewasa. Yang ketujuh, terus masuk ke rumah rakan tanpa meminta izin. Tak boleh, mesti minta izin. Dan memberi salam. Baca apa? Memberi salam, Assalamualaikum. Yang ke-8, tak boleh juga berniat jahat. Contohnya berkunjung ke rumah rakan dengan niat bertengkar atau mengumpat ataupun nak bergaduh. Semua tu tak boleh. Ni perkara yang perlu dielakkan semasa menziarahi rakan. Okey, baik. Lihat di sini penghayatan. Allah suka kepada orang yang mengamalkan budaya ziarah menziarahi. Okey, so apa? Bila kita saling berziarah, kita akan merapatkan silaturahim. Okey, cuma tengok keadaan macam sekarang, keadaan pandemik COVID-19 ni, kita tidak boleh pergi ke rumah sesiapa. Duduk diam-diam di rumah untuk melandaikan lekuk pandemik COVID-19 supaya semua orang akan sihat, insya-Allah. Okey. Baiklah, yang terakhir kita lihat apakah dia akibat tidak beradab ketika menziarahi rakan. Apa akibat dia? Yang pertama, tidak disukai oleh orang lain. Orang tak suka dekat kita kalau kita tak jaga adab. Yang kedua, mengguris perasaan orang lain. Orang lain mungkin terasa hati, mungkin marah, mungkin sedih. Jadi kita kena sentiasa menjaga adab ketika berziarah. Yang ketiga, dipulaukan oleh rakan dan masyarakat. Orang akan memulaukan kita. Maksudnya, dia orang tak nak kawan dengan kita lagi dah. Sebab tu kita kena jaga adab. Yang keempat, menyebabkan pergaduhan. Okey, menyebabkan pergaduhan kalau kita tak menjaga adab. Yang kelima, dibenci oleh Allah. Allah pun tak suka orang yang tak jaga adab ni. Yang keenam, merenggangkan perhubungan. Jadi bila kita tak jaga adab, hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang. Okey, kita tak nak macam tu. Okey, lihat penghayatan di sini. Okey, penghayatan. Islam menggalakkan umatnya agar saling menziarahi. Saling ziarah menziarahi. Agama Islam menggalakkan kita saling menziarahi. Yang kedua, barang siapa memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin, maka Allah akan memberikan kegembiraan kepadanya pada hari kiamat. Okey? Jadi kalau kita bagi orang lain gembira, kita buat orang lain suka, Allah juga akan menggembirakan dan membuat kita suka pada hari kiamat. Wallahu alam. Jadi sampai sini sahaja dahulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pelajaran kita pada masa yang akan datang. Jadi Ustazah akan memberikan latihan. Anak-anak semua boleh siapkan latihan nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.